وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله الله, selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengobat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para Rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadda bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqa amamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqadda bil hawaiju wa tunalu bil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala limpahan rahmat, kasih sayangnya dan kecintaannya kepada seluruh makhluknya itu, agar hambanya mengenalnya, agar hamba kembali mencintai Allah itu lebih daripada segala-galanya. Jadi tuan-tuan dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, muat ke depan sikit, ke depan sikit boleh, kesian belakang. Azah, tawatuk tazah.
Depan sini boleh lagi ni. Kosong. Jadi bicara kita terus kita sambung bicara muka surat 30. Bicara muka surat 30. Ada ustazah ni datang. Ramai ustazah. Mana penutup kan? Apa tambur tu? Baik, bicara kita malam ini sambungan Allah dan makhluk. Bicara tauhid lagi Bicara tauhid. Depan lagi. Yang penting selesa. Sini apa? Bagi dia orang masuk. Akhir zaman lagi sedikit. Jadi bicara tauhid sebenarnya adalah nak jadi baik. Itu saja. Jalannya nak jadi baik. Bila kenal Allah, dia akan jadi baik. Baik itu bermula pada hati. Hati, kalau hati itu baik, kenal Allah, cinta Nabi, pastilah dia akan jadi baik manusia itu. Lah kalau dia tak baik, bermakna dia belum kenal. Dia belum memahami akan hakikat ketauhidan itu. Jadi terus sambung setelah kita mempelajari sifat 20. Selesai, alhamdulillah sifat 20. Cuma kena ulang-ulang baliklah sifat 20 ini, sebab dia takut hilang. Allah dan makhluk. Apa hubungan Allah itu dengan makhluk? Allah, apa yang ada pada Allah, kesempurnaannya dan keagungan Allah. Makhluk, apa yang ada pada makhluk ialah kelemahan, kedhaifan, kefakiran, kebodohan, kejahilan. Itu yang ada pada makhluk. Kemudian Allah ialah zat. Kita nak bincang pada malam ini supaya kita faham hubungan Allah dengan makhluk itu bagaimana. Allah tu dekat ke jauh? Itu bicara pada malam ini. Tauhid kita sudah faham tentang sifat Allah Ta'ala. Allah wajib bersifat dengan wujud, dan wujudnya wajib bersifat wujud itu qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Kemudian sifat wujudnya ataupun dirinya itu juga wajib bersifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsi. Kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu maksudnya. Setelah kita faham itu, kita masuk mengenal hubungan Allah dan makhluk. Di mana hak Allah dan hak-hak makhluk itu. Allah, bila sebut Allah, terhimpun pada kalimah Allah itu ialah zat, sifat, asma dan af'al. Sebut Allah, zat, sifat, asma dan af'al. Inilah tempat kita mengenal Allah itu. Ada orang mengenal Allah pada martabat zat, dirinya itu. Ada orang yang mengenal Allah itu pada martabat sifat. Sifat ni maksudnya dia kenal Allah melalui sifat. Qudrat, boleh bergerak ni dia kenal. Di balik gerak ni adanya qudrat Allah. Di balik ujian, di balik nikmat tu adanya qudrat Allah di situ. Asma, nama-namanya 99, dan af'alnya ialah perbuatan Allah. Okey. Sini je depan. Allah. Diri zat ialah dirinya diri Allah itu. Sifat ialah tabiat ataupun perangai. Itu istilah-istilah yang mudah faham. Hakikatnya tidak ada istilah sebenarnya. Nak faham Allah Ta'ala tidak ada istilah. Itu yang paling mudah kita faham. Bila sebut sifat ialah tabiat ataupun perangai itu. Macam kita lah, saya. Zat saya ialah diri saya ni. Dari hujung kaki sampai hujung rambut, itu diri saya. Sifat saya tinggi, rendah, hitam, putih. Itu sifat. Sifat itu panggil tabiat, perangai yang ada pada zat itu. Seperti api, tabiatnya panas. Api itu zat, panas itu sifat bagi api. Faham? Api dengan panas itu berpisah ke tidak? Api dengan panas itu. Api, kena api tak kena api? Api dan panas boleh? Tidak berpisah. Api itu zat, panas itu sifat. Dia tidak berpisah dengan zat dan sifat itu. Asma pula, nama-nama ialah nama bagi tabiat ataupun perangainya, seperti sifatnya yang amat memaafkan hambanya dinamakan Al-Ghaffar. Sifatnya memaafkan hamba, maka namanya Al-Ghaffar. Tak pisah juga, nama itu menyatakan sifatnya, sifat menyatakan dirinya.
Cuma dipisahkan ini sifat, ini zat, ini asma, ini af'al untuk memudahkan faham bicara ilmu. Hakikatnya tidak berpisah keempat-empat itu. Ada orang kenal Allah melalui pantulan, oh adanya Allah itu. Tengok langit nampak dah ada Allah. Tengok ni kuih, dia sudah nampak dah adanya Allah. Kalau orang kenal kuih, mengenal makrifat dengan kuih ni, kuih ni dia mesti tengok kuih sudah nampak gandumnya di dalam. Walaupun sudah berubah bentuk ni, bentuk kuih ni, tapi hakikatnya ada gandum di dalam itu. Ini orang yang kenal. Kalau orang tak kenal, dia buat dengan apa? Dia orang tak kenal. Kemudian asma selesai. Maha pengampun yang sentiasa mengaturkan alam dengan sempurna dinamakan Al-Qadir. Begitulah juga yang lain, itu asma. Manakala af'al ialah perbuatan. Ini nak kena faham satu-satu ya. Sebab dalam kitab yang kita yang kalau nak belajar lebih lagi, kitab Darus Samin, dia panggil Tauhidul Af'al. Ini peringkat pertama nak mengenal Allah. Jadi melihat apa saja bentuk ini adalah perbuatan daripada ciptaan Allah Ta'ala, daripada perbuatan Allah. Tengok orang puji kita pun daripada Allah, orang hina kita pun daripada Allah, nampak nikmat pun daripada Allah, nampak ujian pun daripada Allah. Bila kita dapat melihat hal itu, maka kita menjadi orang yang sabar ketika itu dan redha dengan segala takdir itu. Manakala af'al ialah perbuatan bagi menzahirkan sifat seperti penciptaannya terhadap alam dan sebagainya. Sebab nak lihat Allah tak boleh, maka peringkat pertama melihat kepada af'al, ciptaan Allah. Sebab itu Nabi sebut tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzati. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah, jangan kamu fikir tentang zat Allah itu bagaimana. Sebab zat itu kita sudah bincang kan? Zat Allah tidak boleh kita nak capai dengan akal kita dan apa bentuk sekalipun. Sebab dia adalah ghaibul ghuyub, ghaib lagi ghuyub, tak dapat dicapai dengan akal. Wujud makhluk dalam qabdah Ar-Rahman. Wujud makhluk dalam qabdah ni maksud dalam genggaman, dalam kasih sayang Tuhan, dalam kecintaan Allah Ta'ala. Ada kita kerana cinta Allah. Hakikat sebenar wujud tanpa berhajat kepada wujud yang lain hanyalah Allah Ta'ala. Ini dikatakan wajibal wujud. Yang wajib ada hanya Allah saja. Yang lain dia bukan wajib, dia bukan wujud, bukan yang wujud yang sebenar-benar. Wujud makhluk dan alam adalah berhajat pada wujud Allah. Ia adalah wujud mungkinat. Beza wujud kita, alam ini seluruhnya adalah wujud mungkinat dia panggil. Mungkin ni mungkin ada, mungkin tidak ada. Wujud Allah wajib ada. Wujud Allah wajib ada, wujud kita harus sahaja, wujud Allah tak dapat dituga. Kalau bicara panggil syair, sifat rupa itu. Baik, mana dia tadi? Yang hilang. Wujud makhluk dan alam adalah berhajat pada wujud Allah. Ia adalah wujud mungkinat, antara harus ada dan tiada. Menafikan ada wujud diri adalah salah. Nak kata tidak ada, apa ada? Apa isai ada? Nak kata tak ada isai, apa ada? Nak kata haji tidak ada, ada. Dan nak mengaku ada wujud diri sepenuhnya pun salah juga. Itu kata duduk antara ada dan tidak ada, macam biskut Oreo je, sekejap ada sekejap tak ada. Pernah tengok iklan biskut Oreo Jadi saya ni ada antara ada dan ada. Boleh jadi ada sekarang ada, sekejap ni tidak ada. Datang daripada tidak ada, sekarang ada. Jadi dia boleh berubah, dia boleh bertukar. Adapun Allah, Allah ni ada sentiasa. Tidak ada waktu Allah tu tidak ada. Itulah kita nak mengenal, memahami. Jadi kita nak kata tidak ada kita ni, apa macam ada? Nak kata ada, ya ada, tapi ada yang bukan sebenar. Ada yang pantulan, kita katalah. Ada bayang-bayang, ada cerminan saja yang kita sudah bincang. Masuk dalam kedai cermin, ada kita dalam cermin, itulah ada makhluk. Kiasannya itu. Boleh faham sangat tu? Kalau orang yang bawah berkata Syekh Abdul Karim Al-Jili Qaddasah, dalam kitabnya Al-Kamaliyah, Al-Kamalat Al-Ilahiyah fi Sifatil Muhammadiyah,
Allah Ta'ala memiliki banyak nama yang diperkenalkan kepada segala hamba-Nya. Dengan mereka mengenalinya dengan nama tadi, boleh kenal Allah. Sebab ada orang mengenal Allah pada nama, ada orang mengenal Allah pada sifat, ada mengenal Allah pada af'al, ada orang mengenal Allah pada zat. Jadi nama di sini Syekh Abdul Karim Jili kata nama tersebut terlalu banyak, tiada terhitung jumlah nama asma Allah Ta'ala itu. Semuanya nama tersebut jumlahnya 100 dihimpun 137. Nama Allah Ta'ala terhitung jumlah. Menamakan dirinya, kesemua 137 nama tersebut terhimpun dalam 99 Asma Husna. Itu sudah diringkaskan nama. Banyak lagi, lautan. Pada air ada nama Allah, pada kuih ada nama Allah, pada diri kita ada nama Allah, pada siang malam ada nama Allah, pada apa lagi? Semua alam ini adanya kenyataan bagi nama Allah. Pada nama kita, ia nama Allah sebenarnya. Siapa yang letak nama kita? Ayah kita. Ayah kita ambil daripada mana? Kalau tidak diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui ilmunya itu. Maka 137 dihimpun dalam 99 dihimpun dalam satu saja, iaitu namanya Ar-Rahman. Dalam Ar-Rahman itu sudah ada 99 nama. Ibu segala nama, nama Allah Ta'ala itu. Boleh jelas itu? Itu penerangan saja. Kemudian huraian lagi di surat sebelah, diri kita wujud tetapi bukan wujud milik sepenuhnya. Wujud kita diwujudkan, bukannya wujud yang boleh berdiri dengan sendiri. Wujud kita diwujudkan, diadakan. Wujud itu maksudnya ada, bukannya ada yang boleh berdiri dengan sendiri. Setiap saat kita diwujudkan dan setiap saat kita boleh dihilangkan wujudnya itu. Lemahnya kita, doanya kita, tak ada apa pun kita ni. Yang jadi lupa wujud itulah jadi sombong, jadi ego. Sebab itulah nak bahas tentang pelajaran tauhid, pelajaran mengenal Allah sehingga rasa fakir kepada Allah, rasa sentiasa berhajat kepada Allah. Ada sampai, sila. Itu dah buka. Sila-sila yang baru sampai dipersilakan. Nanti dipersilakan duduk atas kursi. Sambung. Wujud dan segala sifat kita sentiasa diperbarui setiap detik. Begitulah lemah, fakir dan dhaifnya segala makhluknya dalam segala hal. Kita ulang balik perenggan atas ini. Diri kita wujud tetapi bukan wujud milik sepenuhnya itu. Bukan hak kita. Wujud yang kita ada ni bukan hak kita, hak Allah. Itulah tauhid. Kita ada bukan kerana mak ayah kita ataupun ibu kita melahirkan, tidak. Kerana Allah wujudkan kita itu. Mula-mula kita wujud ke alam dunia dulu pun lemah kita, nak jalan tak boleh, keluar pun tidak ada seurat benang pun kita keluar. Nak ceritanya miskinnya kita, dhaifnya kita, lemahnya kita, jahilnya kita, bodohnya kita. Itu hakikat diri kita, itu yang perlu kita sedar. Siapa kita hari ni pun, kalau kita banyak ilmu pun, ilmu tu bukan hak kita. Nampak? Inilah pelajaran tauhid yang dilebur. Lebur rasa hak aku, tenggelam dalam milik Allah. Itulah tauhid. Jadi wujud kita diwujudkan, bukannya wujud yang boleh berdiri dengan sendiri. Wujud pun Allah Ta'ala wujudkan kita. Kalau kita tidak wujud, macam mana kita nak melihat? Tak boleh melihat kalau tidak ada. Ada, boleh melihat ni kerana ada. Boleh mendengar kerana ada. Boleh bercakap kerana ada. Boleh berjalan kerana ada. Kalau tidak ada, segalanya tidak ada. Itulah kita. Fakir ilallah. Setiap saat kita diwujudkan. Maknanya wujud ni diwujudkan, diwujud, diadakan,
Ada yang tadi sudah habis dah ada tadi. Pukul 7, pukul 6 tu, habis dah tak ada, hilang dah tak ada. Wujud tadi. Sekarang wujud yang baru. Wujud yang akan datang belum tentu wujud ataupun tidak kita ini. Kalau faham di sini bagaimana kita mahu sabar dengan hal itu. Tidak ada kita. Kita boleh mengecapi segala nikmat, segala kemudahan dan keindahan alam ini kerana Allah. Ini dikatakan cintanya Allah kepada kita, dia mewujudkan kita itu. Sebab itu nikmat yang besar pada diri kita iaitu nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmatul ijad maksud nikmat kewujudan kita ini. Wujud satu nikmat anugerah daripada Allah. Nikmatul imdad pula ialah nikmat yang berterusan. Start daripada alam perut ibu lagi, keluar tu nikmatnya berterusan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi wahai jin dan manusia kamu nak menafikan nikmat Allah Taala itu. Inilah wujud itu satu kenikmatan. Dan wujud itu jangan kita nak berbangga dengan wujud kita kerana wujud kita dalam qabdah Ar-Rahman itu. Tuhan boleh matikan kita bila-bila masa. Wujud dan segala sifat kita sentiasa diperbarui setiap detik. Baru-baru. Begitulah lemahnya, fakir dan dhaifnya segala makhluknya dalam segala hal. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Kalau faham ayat ni, lepur dah kesombongan kita. Ilmu tak ada apa kita. Ilmu ada kerana wujud kita. Kalau tidak ada, ilmu tidak ada. Inilah belajar mengenal Allah. Pelajaran tauhid ialah belajar jiwa kembali ke alam qurba, kembali ke alam ketuhanan, mengenal Allah itu melalui diri kita ini. Kemudian wujud makhluk bagaikan bayang-bayang sahaja. Ini kita mengenal tauhid lagi, supaya kita kenal betul-betul siapa kita sebenarnya dan siapa Allah itu sebenarnya. Selagi manusia tidak mengenal dirinya siapa dan dia tidak mengenal siapa Tuhan, dia tak akan kenal. Tak akan kenal. Kalau dia tidak kenal dirinya siapa, dia tidak kenal Allah, hidupnya tidak ada kebahagiaan, tidak ada bahagia. Kerana bahagia itu terletak pada hati yang ada Allah, itu bahagia hakiki. Ada orang ada ilmu, tak bahagia juga. Sebab apa? Hatinya masih kosong dengan Allah. Ada orang ibadah, dia seronok tapi tidak bahagia jiwanya kerana ibadah tidak sampai kepada Allah. Ada orang kaya tapi tidak bahagia walaupun harta macam-macam dimiliki, tidak bahagia kerana apa? Tempat bahagia itu bukan di luar. Bahagia itu di dalam batin kita, dalam hati kita ini. Kalau hati itu ingat Allah, cinta Allah, rindu pada Allah, kenal Allah, pasti dia akan bahagia. Walaupun dia tidak ada harta, walaupun dia miskin sekalipun, sebab dia mengenal Allah yang mentakdirkan kepadanya itu. Dia terima segala takdir itu, dan itulah yang terbaik untuk dirinya itu. Waktu wujud makhluk bagaikan bayang-bayang, ia tiada wujud dengan dirinya sendiri. Tak boleh ada sih, tak boleh. Kita ada ni bukan kerana mak ayah kita lah. Itu jalan proses saja. Mak ayah, ibu ayah ni jalan proses. Tapi yang mewujud kita sebenarnya Allah. Betullah. Tauhid ni belajar ingat Allah. Apa betul Allah? Apa kejadian Allah? Allah pada diri kita dan alam ini. Sampai matilah kita hidup dengan Tuhan maksudnya. Ia tiada wujud dengan sendirinya. Apabila tiada Tuhan empunya bayang, maka bayang tiada wujud. Sedangkan empunya bayang tetap wujud walaupun tiada bayang. Ini contoh. Contoh bayang-bayang. Kan bayang-bayang boleh nampak. Ada bayang-bayang ini kerana adanya empunya bayang-bayang, objek ini. Wujudnya bayang kerana adanya ini. Kalau tutup lampu, bayang hilang, tapi objek tetap ada. Bayang je tetap ada. Gelap, ini tetap ada, bayang hilang. Itulah hakikat wujud kita dan alam ini. Itu saja, bayang-bayang saja. Ataupun cermin yang saya sebut pada lepas cermin, kita masuk kedai cermin. Kalau 100 cermin itu, atas, bawah, kiri, kanan cermin, kita masuk dalam kedai cermin, 100 ada kita dalam cermin itu. Tapi ada yang 100 itu tidak memberi manfaat apa-apa, tidak ada kekuatan apa-apa, sebab dia adalah pantulan bayang-bayang saja. Kalau kita keluar daripada cermin, hilang semua itu, wujudnya hilang semua. Itulah kita dan alam ini. Ada kita kerana adanya Allah. Ada kita kerana adanya Allah. Tidak ada kita, Allah tetap ada. Itulah wujud yang wajib bagi Allah. Kita wujud mungkin, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada.
Sebab belajar tauhid nak balik kepada diri kita yang asal, yang sudah mengenal Allah, cinta Allah di alam lahir dulu, supaya kita hidup sentiasa ingat kepada Allah. Tengok kuih, ingat Allah. Tengok air, ingat Allah. Tengok boleh bergerak angkat tangan, ingat Allah. Boleh berjalan, ingat Allah. Boleh cakap, ingat Allah. Boleh melihat, ingat Allah. Ini sifat basar Allah, ini sifat sama Allah. Maka di situlah mahu dihidupkan hati itu. Sebab itu dibersihkan hati sampai ingat Allah. Sebab kerana tempat ingat itu bukan akal. Tempat ingat itu di sini hati dulu. Hati kena dibersihkan. Akal tempat kita faham belajar ilmu. Boleh faham. Lepas ni balik hilang yang faham itu. Lupa maksudnya. Lupa. Sekalian ciptaannya adalah bayang-bayang atau bekas bagi menunjukkan kewujudannya, menunjukkan sifatnya, menunjukkan asma'nya dan af'alnya. Maka tiada berpisah semua ciptaannya dengan diri Allah itu. Tajuk kita, Allah dan makhluk tidak pernah berpisah walaupun sesaat sedetik. Tidak. Jadi pada kita ini semuanya adalah bayang menceritakan sifatnya, asma'nya, af'alnya. Kalau af'al contoh kita kata saya duduk. Duduk ni perbuatan kan? Duduk itu perbuatan. Adakah kita boleh duduk sendiri tanpa diperbuatkan, diperdudukan oleh Allah? Tak boleh duduk sendiri. Mayat, tengok mayat. Hai mayat, sila duduk, sila bangun. Tak boleh bangun. Hakikatnya tak boleh. Dia boleh bangun, boleh duduk kerana diperhidupkan oleh Allah, diperkudratkan oleh Allah, diperdudukkan oleh Allah. Dan kita tahu duduk dengan ilmunya. Tahu duduk macam ni, berdiri macam ni, berjalan macam ni. Kita tahu berjalan, berdiri, duduk tu kenapa? Kerana ilmu yang dipantulkan pada akal kita. Kita tak tahu, jahil. Tidak ada tahu apa-apa. Mula-mula lahir hari itulah. Masa lahir saya, kita semua lahir tak ada apa. Nak sebut apa tak boleh. Nak baca apa tak lagi, nak baca kitab, baca buku. Nak panggil mak pun tak boleh lagi. Bahasanya wah menangis. Lapar pun menangis, kena gigit nyamuk pun menangis, demam pun menangis. Nak cakap tak pandai. Maka ibu yang faham, diperilmukan oleh Allah Ta'ala, nangis, ada masalah. Itu bahasa ibu, dia boleh faham. Ibu dia hebat. Menangis ni dia tahu dah ada masalah. Mungkin dia lapar, mungkin dia sakit, mungkin dia sebagainya. Dia tak cakap sakit, tapi dia menangis. Ibu boleh faham. Ini panggil interaksi rohani antara ibu dan anak itu. Itu kehebatan. Ilmu mana? Daripada Tuhan. Kita faham itu daripada Allah. Harap kalau tidak ada Allah, bagaimana kita nak jaga anak kita? Tak boleh jaga. Jadi di situlah kita mengenal duduk. Bila kita duduk ini kan diperbuat. Duduk saya, nampak tak af'al Allah? Allah yang perdudukan saya. Saya tak boleh duduk sendiri tanpa Allah perdudukan saya. Ini dia dikatakan orang itu pada akal ni sudah faham. Duduk ni Allah yang perdudukkan. Sampai satu saat dia ingat, setiap kali dia duduk, dia bangun tu, dia nampak ini af'al Allah, perbuatan Allah. Ini nak dihubungkan. Hati itu nak sentiasa melihat Allah itu sentiasa bersama dengan kita. Tak pernah berpisah. Kalau Allah pisah sesaat, 2 saat, mati kita. Mati kita. Begitu juga asma, nama-nama Allah di balik kita ni. Nama, tangan, kaki, perut, kepala, rambut ini. Siapa letak nama itu? Itu kata nama Tuhan banyak. Lebih banyak, bukan 99 saja. Lebih banyak. Tangan, siapa yang ajar tangan ni? Ini tangan, ini kepala. Pergi bahasa Inggeris pula, namanya lain pula. Bahasa Arab lain pula. Nama-nama semua itu adalah siapa yang ajar. Ini asma Allah. Kalau asma husna, boleh angkat ni, nampak tak ar-Rahman Allah, kasih sayang Allah Ta'ala, cinta Allah pada kita, boleh angkat tangan. Ini ar-Rahman Tuhan. Nampak tak ar-Rahman Tuhan? Tanpa ar-Rahman tak boleh nak angkat tangan kita ni. Tak boleh. Tak percaya, tanyalah orang yang kawan-kawan kita dalam hospital tu, yang koma, yang stroke tu, yang stroke tangan, tak boleh nak angkat. Dia nak angkat tapi tak boleh. Kenapa? Kerana Allah tidak perputerakan tangannya. Maka boleh angkat kerana kasih sayang Tuhan. Ya Allah, sayangnya Allah pada kita. Boleh tangan pula boleh buka, boleh gerak. Nak makan begitu kuih pagi ni, nak pegang nasi macam ni, nak pegang air begini, nak makan sudu begitu. Dengan tangan saja boleh kita olah macam-macam. Ini tanda ar-Rahman, kasih Tuhan pada kita ini. Andai kata kalau tangan kita dah betul semua, nak lipat pun tak boleh, tangan begitu, nak makan nasi pun susah.
Ini nampak tak aroma Tuhan di situ? Kasih sayang Tuhan, cinta Allah pada kita. Allah lebih sayang. Manusia mudah lupa. Lupa kasih sayang Tuhan. Lupa nikmat Allah. Lupa perjanjiannya di alam lahut. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Makan lupa Allah, minum lupa Allah, berjalan lupa Allah, cakap lupa Allah. Itulah dosa kita dengan Tuhan. Sedangkan Tuhan tak pernah lupa kita walaupun sesaat. Apalah kita Allah. Maka nak masuk Ramadan ini, kita mesti mencari cinta itu kembali yang hilang. Ramadan adalah bulan mencari cinta yang hilang itu. Melalui ibadah tarawih, puasa, sahur, tadarus Al-Quran. Inilah jalan cinta. Nak kembalikan rohani kita itu supaya mengenal Allah yang mencintai kita itu. Nampak Asma Ar-Rahman Allah Ta'ala di sini. Semuanya ada di sini. Masya Allah. Kalau faham di sini, ingat kasih sayang Tuhan di sini, boleh pandang kasih sayang Tuhan di sini. Ya Allah, tidak ada lagi siapa yang tidak mahu mencintai Tuhannya itu. Kita orang berbudi pada kita, kita berbahasa kan. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa Allah setiap saat memberi kita. Jiran hanya beri mungkin seminggu sekali ataupun hari-hari, paling cepat paling biasa hari-hari. Tapi Allah setiap saat memberi. Sifatnya diberi. Maknanya Tuhan perlihatkan kita setiap saat. Inilah pelajaran tauhid. Mengajak akal kita, tubuh kita, hati kita ini sentiasa mengingati Allah. Tauhid itu ialah pelajaran ingat Allah setiap masa. Lupa Allah adalah kita membawa kepada syirik kepada Allah. Kalau lupa Allah, menangis kita kalau kita lihat nikmat Tuhan, menangis kita dengan nikmat Tuhan itu, dengan kasih Allah Ta'ala pada kita itu. Kalau motivasi anak-anak, rajana ke sekolah menengah, sebut dia, sebut ibu bapa dia menangis sebab dia tahu jasa-jasa ibu dia. Tapi Allah lebih daripada itu lagi. Tidak ada siapa pun mahu mencari ni, dia bagi kasih Tuhan itu. Jika tiada sifat, maka kita tiada melihat, buta kita. Tiada mendengar, tiada berkata, tiada berfikir, berilmu dan kehendak. Adapun af'al Allah ialah Allah telah berzahirkan segala ilmu dan kehendaknya untuk menunjukkan sifatnya bagi makhluk mengenal akan dirinya itu. Jadi af'al, perbuatan itu menunjuk kepada kepada sifat. Sifat menunjuk pada asma. Asma itu menunjuk pada diri zat itu. Dia tak berpisah. Nampak tak Tuhan belajar ni di balik diri kita ni, nampak tak? Bukan apa zat Allah Ta'ala itu Nampak ada tak Allah itu? Ada. Cukuplah di situ. Jangan cari ada tu macam mana Tuhan ni, bentuk macam mana, duduk mana, atas langit ke, bawah langit ke, tepi ke, Mekah ke, kat mana. Jangan dicari itu. Allah tidak bertempat, tidak berjisim, tidak berjirim, tidak takluk pada segala yang berkaitan dengan makhluk. Hatta Tuhan tidak takluk pada masa dan ruang. Tidak. Cuma kita cukuplah Allah itu ada. Di mana? Di sini tempat cerita Allah itu ada. Ada kita kerana adanya Allah. Kalau tengok kuih itu, ada tak orang yang buat kuih? Mesti ada kan? Ke kuih jadi sendiri? Mesti ada. Walaupun kita tak kenal siapa, akak mana yang buat ni, makcik mana yang buat, tapi kita yakin ada yang membuatnya. Itu satu. Lepas tu kita faham pula sifat dia. Mesti dia pandai buat ke ni. Kalau dia tak pandai, dia tak jadi kuih ni. Nak buat kuih ni jadi donat. Mesti dia ada ilmu. Maksudnya mesti pandai. Walaupun tak tahu, tak kenal, tak pernah tengok siapa yang buat, tapi mesti dia pandai. Dia ada ilmu di situ. Dan dia ada kudrat, kuasa nak pekan, nak uli gandum, nak letak macam mana. Mesti ada kuasa dia. Kalau tak ada kuasa, tak akan jadi kuih. Nampak tak? Tu. Di situlah alam ini adalah tempat kita mengenal Allah, tempat kita mencari. Dipanggil pengenalan kita pada Allah. Inilah tempatnya. Jangan cari Tuhan yang gaib itu, kerana dia adalah sempadan laisa. Begitu juga tanpa wujud Allah, af'al, wujudnya af'al Allah, perbuatan Allah, maka tiada akan wujud pergerakan alam, tak akan berlaku. Tiada berlakunya stabil alam, tiada berlakunya hukum sistem yang teratur,
asbab dan musabab. Takkan berlaku. Siang ni jadi kenapa? Kerana ada af'al Allah, perbuatan Allah menukar siang kepada malam, malam kepada siang. Yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil lail. Nampak? Itu, disitulah perbuatan. Disitulah asma dan sifatnya. Dan disitulah kenyataan wujud zatnya itu. Di balik siang. Sebab oleh kerana siang tu berlaku hari-hari, tak nampak Tuhan. Oh, malam dah masuk dah pukul 7 malam. Bagi esok siang balik. Tak nampak di balik siang dan malam itu sifat Allah. Sedangkan Allah nak ceritanya di balik siang dan malam itu dirinya itu. Bukan nak cerita siang, bukan nak cerita malam. Nak cerita sifatnya, nak cerita perbuatannya yang maha agung itu. Nak ceritanya asmatnya, kasih sayangnya. Kalau siang sepanjang, penat kita kerja, tak ada waktu rehat. Ataupun malam saya, kena bayar bil banyaklah dia treat. Itu di situlah ada kasih sayang Tuhan. Siang malam, siang malam, siang malam. Kenapa tak perbuatan Allah di situ? Mana ada kerajaan kuasa yang boleh mengubah hal itu? Amerika yang kata kuasa dunia pun tak boleh ubah siang malam. Terpaksa menerima siang dan malam juga. Terpaksa menerima. Sebab dia tidak ada kuasa. Kuasa yang menukar siang malam, mengangkat matahari dan bulan bintang ini Allah. Walaupun kita tak nampak hakikat diri Allah Zat itu, nampak dah pantulan kesan daripada perbuatannya itu. Kalau pergi KL, tengok KLCC, di situ adanya perbuatan. Ada orang yang membuat maksudnya. Ada af'al. Takkan kita tengok jadi zikir. Mesti ada af'al, perbuatan orang yang membuat. Mesti ada sifat orang yang buat itu. Mesti ada asma orang yang buat itu. Dan ada orang yang itu. Nampak? Boleh berkias begitu. Supaya faham sebenarnya. Supaya faham Allah dan faham diri kita. Supaya kita hidup tidak sombong dengan ilmu yang kita ada. Tidak sombong dengan amal ibadah yang kita ada. Kita bimbang kalau tidak faham Allah, masuk Ramadan 10 kali Ramadan pun yang timbul ialah aku yang sembahyang tarawih, aku yang puasa, aku yang tadarus. Tidak timbul Allah yang menggerakkan lisan untuk tadarus kita. Tak boleh baca kalau Allah tidak gerakkan mulut kita ni. Baca itu af'al, perbuatan, membaca. Kita tak boleh membaca kalau tidak dipergerakkan dengan sifat kudratnya itu. Dan suara tak akan keluar kalau tidak dipersifat dengan sifat kalamnya itu. Kalau tidak ada ilmu, tak boleh baca juga. Maka baca itu, ingatlah kita kepada Allah. Terima kasih Allah, saya boleh baca Quran. Itulah hamba. Diingat Allah. Terima kasih ya Allah, saya boleh sembahyang. Terima kasih Allah, saya boleh belajar. Terima kasih ya Allah, saya boleh ibadah. Dia tidak sombong dengan ibadahnya itu. Inilah tauhid yang mengajar agar lebur daripada sifat yang sifat mazmumah yang ada dalam batin kita ini. Selagi tidak sempurna tauhid, kita menjadi orang yang tidak sempurna di sisi Allah. Walaupun ilmu banyak sekalipun, walaupun amal ibadah banyak sekalipun, kerana kita tidak melihat Allah. Kalau kita ada harta kaya, lihatlah kaya itu pantulan dari namanya Al-Ghaniyyu. Kita adalah tempat Tuhan mencerita Dia yang maha kaya. Tuhan bukan nak cerita saya kaya, kita kaya, tidak. Tuhan nak cerita namanya Al-Ghaniyyu, Al-Mughni itu. Maka kita letak cerita itu pada kita, itu jadi masalah. Sebab tu belajar nafi dan isbat, nafikan hak kita, isbat kepada milik Allah. Baru sempurna hamba. Dan itulah jalan Rasulullah SAW. Begitulah juga tanpa wujud af'al, selesai disudah. Tiada berlakunya hukum sistem yang teratur asbab usah. Tiada berlakunya takdir baik dan buruk. Takkan berlaku. Takdir ni ada dua, baik, jahat, buruk. Dua. Ada takdir baik buruk itu kerana adanya Allah. Tidak ada gerak dan diam dan sebagainya itu. Boleh gerak, boleh diam tu Allah juga. Nampak dah? Allah itu nampak dah. Dengan faham lah, mata akal faham, mata hati dia ingat, mata roh dia rasa, mata sir dia syuhud. Itu tingkatan tauhid. Tauhid faham, peringkat awal ni bila kita belajar ni faham. Dulunya tak faham. Dulu dia rasa aku je. Bila dah faham, segalanya hak Allah, barulah faham. Ilmu ni hak Allah. Hilang sombong dengan ilmu. Apa perlu nak sombong dengan ilmu? Ilmu tu hak Allah. Kalau Allah tarik ilmu tu, hilang kamu. Hilang. Tengok orang mati tu. Betul tak? Masa hidup dia boleh hafal Quran, hafal kitab. Bila mati, nak sebut aku tak boleh.
Hilang ilmu tu maksudnya. Sebab ilmu yang kekal ialah pada qalbu, pada rohani. Sebab tu ilmu nak dipindahkan daripada akal, pindah kepada hati, supaya dia hidup hati, supaya dia tidak lupa Allah. Mati itu dalam keadaan ingat kepada Allah. Inilah bekalan kita. Tauhid ini bekalan utama untuk bertemu dengan Allah Ta'ala di alam kubur lagi. Sebab soalan dalam kubur pun soalan tauhid, soalan bocor. Soalan bocor. Ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imamuka. Bocor. Tapi tak boleh jawab kalau tidak ada di sini. Jawapan itu mesti di sini jawapan itu. Di sini hancur dah, maksudnya masuk kubur, mulut tak boleh bicara dah. Yang boleh jawab ialah hati yang hidup dengan Allah, yang mengenal Allah di sini. Sebab tu nak kenalnya di sini. Betul, perlu kepada proses penyucian hati. Bersih. Kalau sini hafal dah jawapannya, mati tak boleh jawab. Kalau sini tidak ada jawapannya. Jawapan Tuhan, jawapan tauhid. Bagaikan api dengan asap, asap datang daripada api apabila ia tiada berpisah. Api dan asap tak berpisah kan? Macam tadilah api dan panas tak berpisah. Tapi api bukannya asap, asap bukannya api. Kewujudan asap menunjukkan kewujudan api. Namun api tetap wujud walau tiada kelihatan asap sekalipun. Ini contoh. Contoh maksudnya kita tengok daripada jauh asap, wah, mesti terbakar. Api tak nampak tapi nampak asap. Kita yakin ada kebakaran dan ada api di situ. Maknanya api, asap itu menunjukkan adanya api. Apa? Pergi dekat, hilang asap, yang nyata ialah api. Walaupun asap tidak ada, api tetap ada. Begitulah kita dan Allah. Kita adalah tempat kenyataan bagi menunjukkan Allah. Kalau tidak ada kita pun Allah tetap ada. Sifatnya, dirinya itu tetap ada. Ini semua tempat cerita Tuhan bagi. Bukan nak cerita saya lelaki, nak cerita akak semua, dating yang semua. Bukan nak cerita ni, nak cerita kita. Dia ceritanya Allah, Allah, Allah. Ini tajuk besarnya, Allah. Mana Minah? Nak ceritanya kanak-kanak ada, bayi ada, remaja ada, dewasa ada, warga emas ada, lelaki ada. Bukan nak cerita kita itu. Dia nak cerita Allah. Pada lelaki dan perempuan nak cerita apa? Cerita Allah, tidak lelaki dan tidak perempuan. Dia yang menciptakan lelaki dan perempuan. Dia mukhalafah, tak sama dengan makhluknya. Ada kanak-kanak, oh begini, nak ceritanya dia yang perkudratkan sehingga boleh berlari. Apa? Belum boleh berlari, belum bertatih, meniarap. Nak cerita ni dia yang perkudrat. Sikit sehingga boleh berjalan, berlari, bertatih. Ceritanya kudrat Allah, iradat Allah, ilmu Allah, kasih sayang Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Jabbal, Al-Mutakabbir. Itu cerita dia. Jangan kita melihat alam, melihat diri kita, melihat makhluk, tidak ingat kepada sifat Tuhan. Ini dikatakan hati yang terhijab. Hatta sembahyang pun nampak aku yang sembahyang, tak nampak siapa yang pendirikan kita, siapa yang persuarakan kita boleh baca Fatihah dan perilmukan kita itu, siapa yang perukukkan kita, siapa yang periktidalkan kita. Tapi kita nampak aku yang sembahyang. Sebab tu makin sembahyang, makin cela orang, makin sombong pun ada. Nampak? Kerana sembahyang tidak disertai dengan tauhid. Sebab tu kunci tauhid, kunci kehambaan tauhid lah. Nak jadi baik pun tauhid. Bagaimana jadi baik dengan tauhid? Kalau dia ada tauhid, dia dapat faham ini dari Allah semua takdir baik dan buruk itu, daripada sifat Allah, kasih sayang Tuhan. Maka dengan ujian tu dia nampak orang ni cela dia, orang ni maki dia, dia nampak ini daripada Allah. Tidak ada orang ni tak boleh nak maki saya, tak boleh nak cela saya kecuali Allah pergerakkan mulutnya itu. Maka dia nampak ini cela ni dari Allah. Ketika itu hatinya tersyuhud, terlihat, merasai Allah yang mengujinya melalui orang ni. Maka dia sabar dengan hal itu. Dia boleh redha. Sebab apa? Dia nampak Allah. Kalau tak nampak Allah gelap, dia akan maki orang ni balik. Orang ni cela kita sekilo, kita balas 3 kilo. Banyak sikit. Lebih banyak. Sebab apa? Kita tidak nampak dari Allah. Sebab itulah Rasulullah SAW insan yang paling bertauhid kepada Allah Ta'ala. Nabi dicela, dihina, dimaki, dibaling bangkai, dibaling macam-macam Nabi dibuat, tapi Nabi tak balas sedikit pun. Bukan kerana Nabi takut, tidak. Nabi nampak Allah lah, macam mana nak balas. Bahkan Nabi maafkan. Raufur Rahim itu.
sifatnya itu. Sifat Tuhan ditajallikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafkan semua. Sebab apa nampak Allah kata? Ya Allah, kita tak nampak Allah, nampak makhluk. Itu jadi bergaduh kan? Bergaduh, berdengki, berdendam, berbenci. Kan benci orang benci. Sebab kita tak nampak ini ujian Allah pada kita. Pernah satu kali guru saya, sahabat saya, di Surabaya, seorang Habib doa makbul lah. Doa makbul. Semua orang pergi rumah bawa air tawar semua. Tiap hari ada lah bawa air tawar. Makbul, doanya makbul. Tak ingat Habib apa di Surabaya. Bila pergi ke rumah dia ziarah dia, sebab dia orang alim, orang yang warang, orang yang soleh. Bagi salah masuk rumah dia tak besar mana. Dapur dengan ruang tamu tu dekat, bunyi kalau cakapnya. Duduk. Bila masuk Habib pun marilah masuk, sila masuk. Duduk saja dah dengar dah belakang. Dengar dah belakang isterinya cakap, sudah Habib dah gula saya. Habib dah Habib dah maksudnya bila tetamu datang itu bukan nak rendah-rendahkan Habib, tidak nak ceritanya kekuatan tauhid Habib tadi. Kekuatan Habib tadi. Isterinya pompek daripada belakang. Dengarlah, tetamu pun dengar. Tu tak lama bunyi, pinggang pula pecah. Habib kata, duduk sekejap, bagi tahu kepada tamu. Tamu duduk sekejap, saya nak ke belakang sekejap. Belakang. Jadi tamu dengarlah sahabat saya, guru saya dia cerita. Belakang dia pun bagi tahu, wahai isteriku, wahai isteriku, kalau nak pecahkan silakanlah pecah. Tapi jangan semua. Tinggalkan satu dua untuk tetamu di luar sana. Lepas tu dia keluar balik. Jadi tetamu tadi dengarlah bicara itu. Tuhan uji melalui isteri. Yang isteri diuji dengan suami, diuji dengan anak, macam-macam lah diuji. Tuhan uji, tes kita, tes tauhid. Dia sebenarnya tes tauhid. Kena ada Allah, ingat ada Allah, ingat ni ujian aku, takdir aku. Duduk lama. Lepas tu tamu tadi, wahai bikin doa makbul. Doa makbul. Sebab semua orang pergi jadi bawa air tawar balik, alhamdulillah sembuh. Jadi anaknya ada cadangan Habib, maksudnya wahai Habib, minta maaf Habib, bagaimana kalau Habib dan doa Habib makbul, cubalah Habib doa lah supaya dia lembut, jadi baik. Ini semua orang pergi tu memang cerita. Lalu Habib kata, tidak, ini tidak boleh ini syurgaku, dia kata. Syurgaku. Sebab apa? Semua orang datang puji dia, Habib bagus, Habib doa makbul, mustajab, doa apa semua ni. Tapi dia ni satu-satu jalan kesabaran, saya boleh sabar. Inilah itu syurga saya. Kalau ini tidak ada, bagaimana saya mau sabar? Sabar tak akan datang pada saya kalau istrinya begini. Dan pesan pula, kalau dia meninggal, kebumikan saya di sebelahnya isteri. Sayang isteri, makin dipopek-popek makin sayang. Sebab apa? Sebab apa jadi gitu? Sebab Habib dia memandang di balik isterinya itu Allah. Allah dia mengujinya, nak bagi sabar, nak bagi redha padanya. Inilah naik maqam itu. Walaupun sahabat datang, wahai Habib, kau carilah yang lain ni, kau tinggal. Tidak, inilah syurgaku. Beza gitu. Lepas tu baliklah nanti suami balik, kalau suami lah jenis bahasanya, balik suami marah satu, dia coba ini dari Allah ini dari Allah. Belajar. Dah belajar tauhid, kenalah belajar. Ya, suami pun main kedua, coba dia lagi tak jawab, tiga pun tak jawab, sampai tak jawab. Hairan suami. Biasanya aku satu, dia 10 balas. Aku cakap satu, dia balas 10. Moment. Sekarang aku dah 3, dia senyap lagi. Balik kelas. Yalah bang, sebab saya tengok abang ni, di balik abang itu ialah af'al Allah. Sifat Allah. Allah memuji saya, maka saya sabarlah. Kalau ingat Allah, kalau tak ingat, lawan juga. Betul. Sebab Allah uji melalui suami, melalui isteri, orang yang paling dekat kadang-kadang Tuhan uji kita. Begitulah.
Kadang-kadang Allah Ta'ala mengangkat seorang wali itu dengan istrinya begitu. Kadang-kadang Allah Ta'ala angkat seorang itu derajatnya kesabaran melalui anaknya. Anak ni, orang lain anak soleh-soleh bagus. Dia ni anak toleh-soleh. Soleh tu lawan toleh. Toleh tu nakal. Macam-macam juga. Tapi dia sabar sebab dia nampak ini adalah takdir Allah. Dia sabar dengan hal itu, dia terima takdir itu. Dalam masa sama dia berusaha juga. Tak jadi lagi, dia sabar. Sebenarnya Tuhan bukan nak cerita anak itu nakal atau baik. Tuhan nak cerita dia yang menguji kita hal itu. Sebab itulah kita nak kena ingat Allah di situ. Di balik ujian pun ingat Allah, di balik nikmat pun ingat Allah. Kerana ujian yang paling payah kita nak hadapi ialah ujian kesenangan. Allah uji kita. Ujian senang itu lebih susah daripada ujian susah. Dengan kesenangan kita payah nak ingat Allah. Bila diuji susah, baru kita cari Tuhan. Ada juga orang diuji senang, dia ingat Allah. Sebab itu, jalan kita adalah jalan dua. Jalan Syekh Abu Hasan Asyazili, ini jalan syukur. Tuhan bagi kekayaan pada kita, kehebatan pada kita, posisi kita. Maka kita lihat segalanya adalah kurniaan Allah. Kekayaan kita ambil kaya, bukan untuk diri kita lagi, tapi untuk kebaikan kita lakukan. Untuk infak, fakir miskin dan sebagainya. Maka ini jalan syukur. Dia ambil jalan Imam Abu Hasan Asyazili. Satu lagi jalan Imam Al-Ghazali. Ini jalan kesusahan, jalan dicela, jalan dihina, jalan dimaki, jalan ujian. Maka hadapi dengan sabar. Terbanglah kepada ketauhidan kepada Allah dengan dua sayap ini. Sayap syukur dengan segala pemberian kenikmatan. Syukurlah pada Allah. Jangan lupa Allah. Kalau diuji dengan kesakitan dan sebagainya, sabar. Terbanglah kepada Allah dengan syukur dan sabar. InsyaAllah kamu sampai kepada Allah. Nampak? Boleh tak? Faham tak tu? Nak jadi baik. Belajar tauhid nak jadi baik je. Nak jadi orang baik, kita tidak cela orang. Kalau cela kita pun kita maafkan dia. Ini baiklah maksudnya. Kalau orang cela kita cela balik, kita tak, kita belum baik lagi. Walaupun benar sekalipun, ataupun kita tidak buat hal itu sekali, tapi kalau kita maafkan, itu terbaik. Belajarlah maaf. Sebab Nabi SAW inilah yang disahihkan ialah kemaafan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahimur. Ini kemuncak kepada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memaafkan. Sebab itulah mencintai Nabi itu insya-Allah syafaatul kubra di akhirat. Dengan sifat Nabi itu. Nabi itulah pantulan daripada tajalli sifat Tuhan. Jadi di sini nak ceritanya, kita dengan Allah tidak pernah Allah Ta'ala tinggalkan kita. Kita yang tinggal Allah banyak. Tak pernah lupa Allah pada kita. Itulah dosa bagi ahli sufi, ahli tasawuf, ahli tauhid sufi ini. Lupa Allah itu satu dosa bagi mereka. Wujuduka dzambun laka la yuqasu li ghairi. Merasai wujud dirimu itu satu dosa yang tidak ada tandingan. Punca apa kita ni dendam, dengki, tidak boleh sabar, sombong, riak, takabur. Kenapa? Kerana kita rasa kita ada sesuatu, ada diri, ada ilmu, ada kudrah, ada iradah. Ternampok yang ada pada kita ni bukan hak kita. Pelajaran tauhid ialah melihat diri kita dan sifat yang ada pada kita ni bukan milik kita, milik Allah. Itulah tauhid. Tauhidnya simple je, tauhid. Tapi payah nak dipraktikalkan. Dipraktik susah. Kemudian asap menyampaikan kita pada api walaupun kita tiada melihat api. Sekalian kewujudan makhluk menyampaikan kita pada Allah walaupun kita tiada melihatnya. Wujud kita dan alam adalah kesan af'alnya dan dalam mazhar sifatnya. Akhir sekali, maka segala pergerakan yang ada pada alam bumi atau langit, zahir atau ghaib, berada dalam qabdah. Qabdah ni genggaman Ar-Rahman. Semua dalam ilmu Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Bergerak debu-debu ni, zarah yang semua bergerak dengan kasih sayang Tuhan. Bulu roma kita naik dengan Ar-Rahman. Boleh gerak jari dengan Ar-Rahman. Itu pandang Ar-Rahman cukup lah. Pandang asma Ar-Rahman tu cukup dah kita nak jadi hamba kepada Allah. Duduk dalam syukur dah.
Nafas ni naik turun nafas. Di situlah Ar-Rahman Tuhan. Sayangnya Tuhan, kalau naik tak turun-turun, sesak nafas. Nafas dia antara keluar, dia masuk, dia keluar, dia masuk balik kan. Kalau keluar tak masuk-masuk, sakit jantung. Maka berlaku keluar masuk, naik turun nafas kita adalah kerana Ar-Rahman Tuhan. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita. Sebab itulah kata guru saya, kalau kamu nak dapat mencintai Allah, kamu belajarlah melihat kasih sayang Tuhan pada diri kita. Kalau kamu nak dapat nak cinta Allah, kamu lihatlah kasih sayang Tuhan, cinta Allah pada dirimu itu. Inilah ayat yang Allah Ta'ala sebut wafi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu. Mengapa kamu tidak renung kasih sayang Tuhan? Sinilah tanda cinta Allah pada dirimu itu. Kalau kamu lihat cinta Allah, ya Allah, terduduk kamu tersimpuh dengan Tuhan. Tidak ada lagi dalam hatimu hanya Allah saja. Sekarang banyak dunia ada, kereta ada, harta ada, pangkat ada, diri ada, makhluk ada, semua ada. Kalau di pelok ada kita ni macam ada. Satu dunia ada. Cuma ni baik kan. Maka segalanya bergerak atas kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kalimah itu yang luar biasa. Kata Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi rahimahullah ta'ala, seorang sufi di Turki, tidak bergerak satu zarah pun di alam ini kecuali dengan bermulanya kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bermula dengan Ar-Rahman, Bismillah, dengan nama Allah. Justru itu makhluk diharapkan takabur, ananiyah, sombong, rasa keakuan diri dengan segala apa yang dimiliki itu. Kerana apa yang dimiliki adalah berada antara harus ada dan tiada. Boleh hilang bila-bila masa. Apa yang ada pada kita boleh hilang. Kalau mati kita hari ini, hilang segala-galanya. Anak, isteri, suami, harta, benda, pangkat, kereta, rumah, tangga, hilang. Tidak ada apa, kosong. Balik dengan Tuhan. Sebab itulah bekalan utama kita nak balik kepada Allah, persiapan tauhid. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itulah takwa. Takwa itulah cinta. Takwa itulah tauhid. Takwa itulah iman. Takwa itulah akidah yang benar. Takwa itulah hubungan hati kita dengan Allah Ta'ala. Itulah nak dibina dalam tauhid ini. Yang lain-lain itu boleh bergerak sendiri lah. Apa itu posisi masing-masing lah. Lepas tu kata ibu segala kebaikan itulah tauhid. Itu dia. Tak ada tauhid, ada segalanya tak lengkap hidup. Tak lengkap. Kerana keutamaan kita dicipta oleh Allah Ta'ala untuk bertauhid kepada Allah. Tujuan diciptanya. Yang lain-lain menyempurnakan, dia panggil menyempurnakan kebahagiaan hidup saja. Tapi bahagia sebenarnya ialah Allah di dalam hati. Allah pada akal, belajar ilmu. Satu. Tak kuat lagi sini kalau Allah pada akal. Ilmu yakin pun. Dia kata Allah ni dipindah daripada akal faham itu pada qalbu. Ini proses penyucian hati, membersihkan hati. Baru dia masuk. Ilmu itu benar cahaya. Cahaya, kata Imam Al-Ghazali, cahaya ini, ilmu ini tidak boleh masuk pada hati yang kotor. Hati yang sombong, hati yang dengki, hati yang ada penyakit-penyakit hati ini tak akan masuk ilmu. Walaupun banyak belajar kitab banyak sekalipun tak akan masuk, kecuali kena bersihkan hati. Maka bersihkan hati dipanggil bersalik, bertariqah, berzikir, berselawat, taubat dan sebagainya. Bersih hati. Sebab tu bulan Ramadan bulan penyucian hati. Betul-betul. Sebab tu kena ada kaedah ilmu yang betul, ilmu yang benar-benar faham ke mana ibadah kita nak bawa itu. Kalau ibadah sekadar kita mencari pahala, mencari kelebihan, mencari syurga, kita tak akan dapat Allah. Sebab tu kena betul niat kita dalam Ramadan. Apa yang dicari ialah keampunan Allah, keredaan Allah, kasih sayang Tuhan dalam ibadah itu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku terawih 8 malam ni, ya Allah, 20 malam ni, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Itu yang dicari. Rahmatilahku, ya Allah, redailah-Ku, ya Allah. Hidup ini kalau ada segala-galanya, kalau tidak ada redha Allah, tak ada mana hidup itu. Tidak ada mana. Redha itu datang apabila adanya cinta dan tauhid pada Allah. Oh, datang. Apa tu? Yang goal dia sampai, dia matlamat. Kalau main bola tu, apa matlamat main bola tu? Orang JDT. Mana je? Main bola tu dia matlamat nak menang. Apa kaedah sekalipun, kalau hanya pandai main skill sahaja tetapi tidak sumbat gol,
Tak benar juga. Dia main sikit lah, tanduk, main katil. Dia rugi masa tu. Jadi begitulah ibadah kita. Kalau tidak tahu di mana goal ibadah itu, kamu boleh sabar kalau ada Tuhan. Kamu akan boleh redha kalau ada Allah dalam hati. Kamu boleh hadapi segala ujian itu. Nampak? Jadi kalau hati ni ada Allah, dia akan boleh hadapi. Walaupun masalah itu menggunung sekali. Dia ibarat, guru saya pernah ibarat di garam. Kalau garam segenggam kita masuk dalam air segelas, kita kacau-kacau, minum. Macam mana bawah? Oh, masih perak orang Kelantan kata. Masih segenggam masuk dalam ni, kacau, minum. Perak. Garam segenggam juga kita letak dalam kolam, bagi tasik mana-mana, kita campur dalam tu sehingga larut, minum air kolam tu. Ada rasa apa? Tidak rasa apa-apa. Begitulah hati kita kiasannya. Kalau hati kita dipenuhi dengan Tuhan, daftarlah apa bentuk masalah kita boleh hadapi. Kalau hati kita tidak ada Tuhan, masalah kecil dia akan jadi besar. Kecil je. Bila tidak ada Allah, masalah dia jadi besar. Kalau hati kita ada Allah, masalah besar pun dia boleh hadapi. Ini bezanya orang yang ada Tuhan dengan orang yang tidak ada Tuhan. Apatah lagi kita zaman ini, di fasa COVID-19 apa semua sekali, hal-hal ini kita nak hadapi hal itu dengan hati. Dengan akal tak mampu. Sang akal bolehlah kita bijak-bijak sampai kadang sampai stres. Akhir sekali, barang siapa yang melihat dirinya tanpa melihat Allah, dia sebaliknya. Tengok diri, tak nampak Allah, apa sifat Allah ke, ataupun af'alnya, ataupun asma'nya, maka ia adalah terhijab, tertindih hatinya itu dengan Tuhan. Tak nampak tu, gelap. Malah dibimbangi jatuh ke lembah syirik. Itu yang dibimbangi. Kerana syirik ini dosa yang tidak Allah Ta'ala ampunkan. Walaupun kecil sekalipun, kita namakan syirik khafi. Walaupun kecil, tapi dia adalah bahaya, yang akan menanti kita kalau tidak bersihkan. Syirik yang kecil ni dalam hati kita. Riya itu syirik kecil. Imam Ghazali kata, riya itu syirik kecil. Sebab apa? Kita nak buat sesuatu itu, nak nunjuk-nunjuk, nak tunjuk-tunjuk kepada orang supaya puji kita. Maka itu dikata kita sudah menduakan diri kita dengan Tuhan. Sedangkan tauhid, buat itu bukan untuk siapa puji kita. Kita buat untuk Allah saja. Orang nak puji, tidak kisah. Orang nak cina, tidak kisah. Hatiku untukmu ya Allah. Kalau kita buat untuk orang, tak selesai masalah. Kalau kita buat baik supaya orang puji, orang puji kita, bila orang cina kita, rasa nak malu. Kenapa orang puji aku? Aku dah derma banyak, aku dah buat baik banyak dah. Cek lagi besar lagi. Kenapa orang puji? Sakit hati jadi. Orang tak puji kita. Kenapa? Kerana kita buat untuk makhluk. Kalau buat Allah untuk Allah, orang nak puji pun tak apa, tak ada. Orang nak keji pun tak ada masalah. Itu Imam Ghazali kata dalam kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku, kalau engkau bertanya kepadaku tentang ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu ialah apabila engkau melakukan sesuatu kebaikan, apabila engkau dipuji oleh manusia, kamu tak rasa apa-apa. Dan kalau kamu dicela pun dengan kebaikan itu, kamu juga tidak merasai apa-apa. Itulah ikhlas. Dia tenang, dia relax je. Sebab dia buat bukan untuk makhluk, bukan untuk siapa, Allah. Dia buat 8 pun, kalau terawih tu 8 untuk Allah je. Orang nak kata ahli 8 je, biarlah dia kata. Sebab kita, bila Allah dia tenang. Sebab tu nak dapat ikhlas itu, biar kenal Allah betul-betul. Nak kenal Allah, kena belajar tauhid. Lepas belajar tauhid, kena bersihkan hati, menyuci tauhid yang dalam ni. Kadang-kadang ilmu tauhid tapi batin ni syirik lagi. Aku yang semayang. Mana menduakan diri kita dengan Tuhan. Sedangkan aku tak boleh semayang kalau Allah tidak persolatkan aku. Kita boleh solat bukan kerana kita kuat, bukan kerana kita gagah, kita makan vitamin, tidak. Boleh berdiri kerana diperkudrahkan oleh Allah. Lemahnya kita nak berdiri tanpa Allah tak boleh. Maka sembahyanglah, melihatlah sifat kudrah Allah pada diri, pada kakimu itu. Lepas tu guru saya sebut juga, ramai yang di akhir zaman sembahyang tetapi syirik kepada Allah. Termenung saya, macam mana syirik kat mana ni? Dah sembahyang dah syirik lagi? Ya, ketika kita sembahyang, hati kita lalai, teringat kita berdiri dengan kudrah Allah. Kita rasa aku berdiri dengan kaki. Maka ketika itu syirik kita menduakan dengan tulang kaki kita dengan Tuhan.
Kita hilang Allah, terhijab dengan Allah, nampak tulang kaki aku yang berdiri, tanpa melihat kudrat Allah di balik. Ini dikatakan menduakan Allah dalam ibadah. Kesannya makin sembahyang, makin ibadah, makin sombong, makin ibadah, makin takabur, makin ibadah, makin dendam. Karena tidak ada ketauhidan di dalam batin. Malah dibimbing jatuh syirik apabila merasai atau melihat sifatnya berdiri dengan sendiri tanpa Allah. Lepas tu kita nak belajar ni, cakap ni nampak tak? Rasa dah Allah yang bersuarakan. Nak rasa. Bukan tahu saja, nak rasa. Kalau tahu dia belum lagi tu, belum. Lepas itulah dia panggil tauhid sampai kepada sufi. Tauhid yang menyuci hati itu. Sehingga rasa Allah dia pun. Melihat, aku melihat ni bukan dengan mataku, melihat dengan sifatmu ya Allah. Sifat basarmu. Tak apa sifat basarmu buta walaupun mata celik sekalipun. Apa? Belajar tauhid, kalau benar tauhidnya, pastilah dia akan menimbulkan, membuahkan akhlak yang baik dalam hidup. Akhlak sabar, redha, sangka baik, pemaaf, hormat menghormati, kasih sayang, silaturahim. Itu semua sifat itu zahir bila benarnya tauhid itu. Jadi tauhid dia akan membuahkan tanda tauhid itu benar pada akhlaknya itu. Kalau belajar tauhid hebat Nabi kita ni, kalau perangai je duk cela orang, duk maki orang, dendam lagi dengan orang yang bermakna, tauhidnya belum benar. Belum sampai bersih betul-betul. Itulah kita tak tahu bila sampai itu, tak tahulah. Kita mengharapkan supaya sudah dibuka jalan ini, kita berjalan. Bila sampai itu bukan urusan kita, Allah yang buka. Andai kata kita belajar ilmu ni, takdirnya Tuhan matikan kita, insya-Allah Tuhan tahu. Di alam kubur nanti, kata ulama, di alam kubur nanti Rasulullah SAW dan juga para awliya, para moyang-moyang itu, silsilahnya itu akan datang untuk mengajar ilmu ini di dalam kubur. Sampai dibangkit itu sempurna tauhidnya ketika dibangkitkan itu. Itu saja bekal kita nak balik kepada Allah. Hanya sekeping hati yang ada cinta kepada Allah. Qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda, anak pinak, saudara mara yang selamat kecuali mereka datang kepada Allah dalam keadaan qalbun salim, hati yang sejahtera. Bagaimana hati sejahtera? Sejahtera daripada syirik, sejahtera daripada sifat mazmumah. Itulah dikatakan sejahtera. Kalau ada syirik dan sifat mazmumah, kita belum selamat lagi. Ya, itulah kebimbangan para sufi, para ahli tauhid, ialah berlaku kesyirikan sebab dia akan berlaku ke dalam. Itulah kita nak berzikir, kita nak istighfar, kita nak beramal, menyucikan syirik yang ada dalam batin kita sehingga terlihatnya Allah. Kalau puasa pun nampak, aku puasa bukan kerana aku sahur. Aku boleh puasa kerana Allah izinkan. Sahur pun bukan niat kita sahur. Kenapa bangun sahur? Sahur untuk supaya sahur kita adalah mengikut sunnah Nabi agar diampunkan dosa. Bukan sahur supaya nak puasa siang hari. Sahur nak puasa siang hari, bolehlah, itu kanak-kanak maksudnya. Kanak-kanak. Jadi kita sahur ni kerana apa? Kerana mengikut sunnah Nabi agar diampunkan dosa oleh Allah. Sebab setengah orang tu tak sahur pun dia boleh puasa sehari. Dan sahur juga, saya selalu sebut bila nak masuk Ramadan, sahur juga. Sahur ni dia bukan waktu makan. Sahur ni waktu yang barakah. Nabi sebut tasaharu fa innahu barakah. Bersahurlah kamu kerana waktu itu barakah. Sahur itu waktu yang barakah, bukan waktu makan. Makan itu sebahagian daripada sahur saja. Apa? Jadi bila makan waktu itu ada keberkatannya, ada kebaikannya di situ. Boleh? Kena ada peningkatan lah kita. Kalau puasa tu, puasa dulu menahan mulut daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Puasa kali ini menahan hati kita daripada ingat yang lain. Itu sebab puasa itu menahan. Peringkat syariat, dia tahan mulutnya daripada makan dan minum perkara batal puasa. Puasa orang tariqah dan hakikat, mereka menahan hati. Jangan lupa Allah itu. Jangan ingat benda lain. Dia tahan hati. Kalau kamu ingat benda lain, bermakna hati kamu masih menduakan Allah. Itu. Sebab itu ada beberapa tingkatan-tingkatan syariat. Orang syariat beramalnya begini.
tujuan matlamatnya. Orang tarekat begini, orang tarekat beramal agar dibersihkan hatinya daripada segala dosa zahir dan batin. Ahli hakikat dia beramal ibadah, dia melihat bersama dengan sifat Allah, merasai bersama, berdiri rukuk, puasa pun Allah puasa. Dan ada nak usaha nak tanya, kalau ada sila. 19 pelajar kita. Masya-Allah. Ya. Mana tadi Ustaz kata apabila kita buat semua dengan izin Allah. Ya. Tapi macam mana kalau kita kata kalau kita berdiri kerana kita itu kategori syirik. Tapi sekarang ni macam mana kalau kita tak terfikir langsung. Macam kita tahu kita berdiri tapi kita tak katalah kita berdiri kerana kita ataupun kita berdiri kerana Allah, tapi kita tak fikir. Kita tak sampai ke situ lah kiranya. Mereka awal tak apalah. Kita mengharaplah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Bila kita dah tahu, kita ke depan lagi. Yang lepas tu biarkan. Upgrade lah. Maksudnya lepas tu mungkin mengharapkan keampunan Allah. Agar Allah Ta'ala ampun aku semaya dan lalai ya Allah. Tak ingat sebab aku jahil. Mengakulah kita banyak salah dan jahil. Jadi Allah Ta'ala buka ni supaya dengan menjelis ilmu ni kita faham. Oh sekarang aku dah faham. Yang lepas tu biarlah lepas. Buang ke yang keruh, ambil yang jernih. Jangan fikir yang lepas. Mengharapkan keampunan Allah. Ke depan kita tak ingat juga. Kita ke depan lagi, bersihkan hati lagi. Mengadu dengan Tuhan, ya Allah ampunlah dosa. Sebab tu kena banyak taubat di situ. Banyaklah taubat di situ. Sebab dosa kita tak nampak kadang-kadang benda itu. Kadang-kadang nampak dah tapi buat juga. Ada juga dosa. Jadi boleh tak dipahami kalau kita perlu kerap mengatakan bahawa setiap pergerakan kita ini adalah kerana Allah. Ya. Ya. Betul. Kena latih maksudnya. Kena latih. Latihannya ialah zikir. Kerana Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Lama-lama dia hidup. Dia ingat Allah. Oh, bergerak dengan kudrat Allah, kudrat Allah. Ya. Kena latihan. Kalau macam ni, kita tahu Allah wujud, Allah ada. Ya. Tapi disebabkan 4 komponen yang ada dekat dalam manusia, salah satu adalah nafsu. Jadi kita kurang yakin dengan kewujudan Allah. Adakah itu akan menyebabkan akidah kita, akidah kita ada masalah? Disebabkan keyakinan untuk tauhid harus yakin, iaitu 100% tanpa syak, tanpa zat. Sebab itulah kita kena bermula juga, berjalan. Sebab ingat rasa Allah kurniakan. Kita hanya kita usaha. Pekat pertama faham dengan akal Allah itu satu. Yang kedua bersihkan hati. Bila tu Tuhan nak buka ingat dan ingat padanya itu Tuhan urusan Allah. Kita mengharapkan hamba ni ya Allah jadikan hatiku hati yang sentiasa ingat kepadamu ya Allah. Jadikan hatiku hati yang sentiasa rindu padamu ya Allah. Kita mengharapkan. Kita mengharap, ya Allah jauhilah hatiku daripada lalai ya Allah. Banyak dosanya aku ya Allah. Jadi antara kelalaian dan kebiasaan kita Ustaz, masya-Allah. Dia ada lalai yang sengaja, yang tak sengaja. Dia juga. Yang sengaja tu sudah tahu dia sengaja. Macam mengumpat contoh katalah. Mengumpat semua tahu dosa besar kan? Dosa besar. Tapi mengumpat juga. Kenapa? Sebab kita lalai. Lupa Allah. Kalau kita ingat Allah, tak berani nak mengumpat. Ingat ada Allah tadi. Allah ada di Allah duduk tengok kita. Jadi kalau rasa Allah itu ada, tak berani. Ya jadi mengumpat juga. Sekarang tak rasa Allah itu ada. Tahu saja Allah itu ada tapi tak rasa Allah itu ada. Bagaimana nak dapat rasa? Tempat rasanya di sini. Tempat ingat, rasa, rindu, asyiknya di hati. Dia bukan di akal. Nampak? Lepas tu kena bersih di sini. Lalai tadi Ustaz? Ya? Yang lalai tadi? Yang lalai. Lalai. Lalai tengok keadaan lah. Lalai yang jenis macam mana. Kalau lalai jahil, itu dimaafkan. Kalau jahil dia sengaja jahil, itu tak boleh. Dah ada menjelis ilmu, dah ada dia tak nak pergi belajar ilmu. Ini dia sengaja menjahilkan diri dia. Dosa juga. Jahilkan dia. Menjahilkan. Sekurang-kurang dia tahu dah menjelis ilmu, mengenal Allah, dia pergi. Walaupun dalam keadaan lalai, dia pergi juga. Lama-lama Tuhan akan buka. Kita tak nak awal-awal lagi. Dah tahu dah, tak nak.
Bukan salah Tuhan, Tuhan dah tunjuk dah jangan. Allah. Nak hilang bagaimana lalai? Nak hilang lalai, pertama ilmu. Lepas faham sifat 20 kita bicara, kita ijazah zikir, kita bagi zikir untuk diamalkan supaya dia hidup hati. Hati ingat, dia pekat ingat ni dia boleh lupa balik. Sampai rasa rindu ni baru dia tak payah nak lupa. Fadhkuruni azkurkum. Pekat pertama kita dah faham, kita berzikir untuk menyucikan, nak ingat Allah. Sampai satu tahap azkurkum, Tuhan kata aku akan ingatkan pada hatimu kepadaku. Pekat pertama kita latih tu memang kadang lalai, kadang terlupa kan, belajar ingat Allah. Tapi kita pergi juga, usaha juga, mujahadah juga. Lama-lama Tuhan tarik hati kita ingat pada dia. Ini payah tak lupa. Pejam mata pun ingat Tuhan. Datang nikmat ujian pun tetap ingat Tuhan. Bila Allah ingatkan kita pada dia. Sebab kita nak ingat dia tak boleh. Kita hanya usaha untuk ingat dia. Yang boleh ingatkan kita pada dia Allah. Bila jatuh kasih Allah Ta'ala pada hamba itu. Jadi lalai tak apalah, berjalanlah. Jadi kita sudah ada jalan, sudah ada ilmu, sudah tahu bagaimana beramal ibadah, jalanlah. Walaupun lalai sekalipun. Tuhan tahulah kita nak kepadanya itu. Daripada kita tidak buat langsung dalam keadaan lalai. Itulah itu. Harap-harap apa yang kita buat itu lalai je sih, tapi di akhirat Tuhan ampunkan dosa. Itu yang kita harap. Kita masuk syurga pun bukan kerana amal kita yang banyak, bukan ibadah kita. Masuk syurga pun dengan rahmat Allah. Tak boleh masuk syurga dengan amal kita. Amal kalau 1000 tahun mati balik hidup balik 1000 tahun lagi amal ibadah tak mampu nak masuk syurga. Kecuali rahmat Allah Ta'ala saja. Sebab itulah kita mengejar rahmat Allah di balik ibadah-ibadah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah fokusnya mencari keampunan, rahmat dan redha Allah di dalam ibadah kita. Fokus di situlah. Maksudnya Ramadan nanti, kali ini ya Allah, aku mengharapkan keampunan, bersihkan hatiku daripada lalai, bersih hati daripada segala sifat-sifat mazmumah, sifat sombong, dengki, benci dan sebagainya ya Allah. Kerana ini sifat ahli neraka. Kalau ada sifat itu tak boleh kita mencium syurga, tidak. Allah Allah. Boleh faham Yang penting banyakkan istighfar di situ. Banyak taubat, menangislah dengan Tuhan dengan dosa yang kita lakukan ini. Dan berselawatlah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar selawat itu juga dapat dapat Nabi syafaatkan kita di akhirat nanti. Itulah harapan kita. Nak harap amal kita tak ada, tidak ada harapan. Tapi amal itu mengharapkan keampunan, rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabi ya nabi sallallahu ala rasul sallallahu ala habibi nabi Muhammad afdalur rasul sayyidina Umar Uthman Ali ya Rabbi Abu Bakar sahabat Nabi Siti Fatimah binti Rasuli ya Rasulullah junjungan kami la ilaha illallah ya Allah kalimat tauhid penyejuk hati. Siapa benci kalimah Allah, kedua lidah di waktu mati. Ya Rasulullah ya Habibi, tunggu kami di titian meniti. Peganglah kami duhai Nabi, agar tiada ke neraka menanti. Ya Rasulullah ya Habibi, tunggu kami di titian meniti. Peganglah kami duhai Nabi, agar tiada ke neraka menanti. Islam, iman
tauhid ma'rifat, pegang teguh syariat Nabi. Islam itu membawa rahmat, hidup bahagia mukmin sejati. Baitul Ma'mur di langit tinggi, tempat tawaf malaikat suci. Rajin-rajin menyuci qalbi, itu amalan Allah cintai. Rajin-rajin menyuci qalbi, itu amalan Allah cintai. Sallallahu ala nabi, ya nabi. Sallallahu ala rasul, sallallahu ala habibi, Nabi Muhammad afdalur rasul. Allahumma shalli wa sallim. Rajin-rajinlah menyuci hati, kalau kita dengan taubat salawat. Moga-moga Allah Ta'ala fahamkan kita, dipahami, diampunkan dosa kita, dibersihkan hati kita, disucikan jiwa kita, dicahayakan kembali rohani kita agar benar bertali tauhid dan iman kita, cinta kita kepada Allah, sehingga dia istiqamah dan membuahkan akhlak-akhlak yang baik dalam hidup kita ini, dan kita dikurniakan dengan husnul khatimah di akhir hidup kita ini dengan kalimah la ilaha illallah, mengucap kepada kebaikan kita dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik semua daripada Allah, kurang lemah saya, minta maaf banyak-banyak. Selamat Ramadan semua, maaf dan zahir dan batin. Banyakkan taubat di situ lah. Taubat, niat kita taubat. Solat atau semua ibadah kita taubat. Saya baca Quran, ya Allah, ampunkanlah dosa. Allahumma a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa ni, pendidik tadi yang Doa. lepas. Oh, betul kan? Ijazah doa. Doa al-hirs. Al-khair. Al-hirsi. Harasi. Al-hars. Ini doa dia ada wirid dia. Wirid dia panjang. 28. Ya. Boleh ikut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير. أن الله على كل شيء قدير. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratil mustaqim. InsyaAllah boleh diamalkan doa ini untuk penyucian hati, menyuci syirik yang ada dalam batin kita, menyuci kejahatan-kejahatan nafsu kita ini, yang jelek ini, dan segala kejahatan-kejahatan dabbah, maksudnya daripada manusia dan jin dan alam gaib lah. Dia panggil diamal untuk benteng diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, harta benda kita daripada segala kejahatan musuh zahir dan batin, sama ada dalam bentuk sihir dan lain-lain. Dengan kuasa Allah Ta'ala juga, yakin Allah boleh lindungi dengan kasihnya itu.
InsyaAllah. Allah. Secara resminya begitulah, diijazahkan untuk diamalkan, diizinkan oleh guru saya untuk diamalkan ijazah untuk kebaikan diri, keluarga dan umat ini. Qabiltu. Qabiltu. Qabilna. Nah, hatinya Allah sehingga tenang. Nah, kemudian kita hadiah Fatihah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadiah Fatihah ini panggil hubung rohani kita dengan baginda itu supaya dia cepat proses pembersihan hati. Hadiah Fatihah. Kemudian yang kedua, kita hadiah Fatihah kepada silsilah ataupun aulia. Silsilah mana sanak zikir ini. Ataupun kepada guru kita. Jadi hadiah Fatihah pada Rasulullah sekali, pada seluruh para aulia dan juga ketiga guru kita. Setelah hadiah Fatihah, kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Dia sampai ke dalam istighfar tu. Astaghfirullah. Dia masuk ke dalam. Sebab tu zikir ni dikosongkan akal. Jangan pakai akal zikir. Guna lisan dan hati. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Sehingga rasa dosa. Kalau nangis-nangislah. Itu Tuhan buka nangis-nangislah. Istighfar 3 kali ataupun 7 kali ataupun 10 kali. Boleh. Kemudian selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ataupun mana-mana selawatlah yang mudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu sama juga, paling tidak pun 3 kali ataupun paling banyak 10 kali. Selawat. Kemudian raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah bil qur'ani imamah. Ini ikrar, pengakuan kita. Ikrar kita 3 kali ini. Raditu billah 3 kali, mengakulah itu akan Tuhan dan Nabi itu sebagai Tuhan dan kepada pengikutan kita. 3 kali. Lepas tu afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah. Ulang begitu. Jadi tempat geraknya ialah start daripada sini, 2 jari atas pusat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia kena tahu kaedah dia, cara dia. Start sini, naik la ilaha illallah. Dia jatuh sama ada pada jantung kita. Pada jantung kita Allah tu jatuh, terus jatuh. Ataupun satu lagi kaedahnya, start sini juga, la ilaha, ke bahu kanan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak payah gerak tangan lah, itu cara. Geraknya kepala cukup lah. La ilaha illallah. Sebab zikir ini dipanggil zikir darajat. Zikir nak menyucikan nafsu amarah kita itu. Lepas tu zikir jangan keluar Zikir jangan la ilaha illallah, la ilaha, tidak keluar. Kita nak supaya nafsu kita dengar Allah itu, kalimah Allah itu, biar masuk. Sebab tu kalau tidak kena kaedah, cara dia jadi lari. Sedangkan zikir itu cahaya, kita mahu cahaya itu menyuci nafsu, dosa-dosa kita yang ada dalam ini. Boleh nampak dah tu, kaedahnya jalan. La ilaha illallah. Sebab tu orang dulu kenapa gerak kepala tu, itu kaedah cara dia, bukan saja-saja gerak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pusing sininya. La ilaha illallah. La ilaha. Jangan zikir khayal. Zikir khayal dia lain lah. Kalau boleh ada tasbih. Tasbih, geraklah tasbih. Gerak jari. Kalau dari segi doktornya, kedoktoran jari telunjuk kita ni, kalau kita gerak ni, dia ada hubungan sambung dengan pada jantung kita. Sekali kita sebut la ilaha illallah, dia pergi sini menguci terus. Dia masuk situ. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita rasa dia masuk. Zikir sampai rasa masuk. Kita rasa kalimah kita sebut itu dia masuk, meresap.
Ini zikir nak dapat menyuci ni, dia bukan zikir hasanat. Zikir hasanat zikir cari pahala. Dia ada zikir cari pahala, zikir cari makan pun ada. Kita zikir dia panggil mencari cinta. Zikir mencari cinta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebut dengan pasal maksudnya la ilaha illallah itu sifat 20 tu lah. Tidak ada kudratku melainkan kudratmu ya Allah. Kita la ilaha illallah tu maksudnya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi sini kita dah faham sifat 20, kita pakailah sifat 20 itu. Tidak ada kudratku melainkan ni kudratmu ya Allah. Tidak ada ilmuku melainkan ilmumu ya Allah. Tidak ada hidupku melainkan hidupmu ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Zikir dia pecah sini, dia hantam sini, la ilaha illallah. Kalau boleh kuat dalam apa, supaya dengan kuat cahaya zikir itu dia boleh mecah, dia panggil nafsu amarah tu. Nafsu sombong kita, nafsu ego kita, nafsu dengki kita, dia boleh pecah. Niatnya di situ untuk membersih ya Allah, bersihkan hati dengan zikir. Dan zikir ini zikir bersanad. Sebaiknya zikir bersanad dan ada ijazah daripada mana-mana guru lah. Guru terlepas. Zikir bersanad mana zikir yang bersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil daripada siapa, daripada gurunya siapa, daripada gurunya siapa, sampai bila zikir itu bersanad, dia bertali. Maka zikir ini lebih cepat prosesnya untuk tujuannya membersihkan hati itu. Bila hati bersih, insya-Allah dia akan jadi perubahan berlaku lah. Jadi la ilaha illallah. Kalau zikir ramai-ramai begini, jadi saya sebut 3 kali baru ikut. Ataupun sebut la ilaha illallah, ikut sekali. La ilaha illallah, ikut sekali. Lepas tu kita jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan fikir apa, akan ni jangan fikir apa. Sini, fokus sini. Boleh fokus. La ilaha illallah. Sehingga zikir itu membawa kepada kerinduan. Rindu kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sehingga cinta Allah itu. Nampaklah? Itu zikir dipanggil mencari cinta tauhid. Kemudian sampai satu tahap lagi kita bagi 2 teruslah. Dua peringkat terus. Satu zikir la ilaha illallah, yang kedua zikir Allah. Zikir Allah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Kena simpan sini, kena tahu tempat simpan dia. Jadi kita zikir Allah. Kalau zikir keluar Allah, dia cahaya ke lain, dia tak masuk sini. Sebab tu perlu kepada penumpuan, kepahaman, kaedah, cara yang betul itu. La ilaha Allah, 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 Allah. Sebut nama Allah sehingga rindu. Sebut nama Allah sehingga ingat. Sebut lagi. Sebut saja Allah, 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 Allah. Nampak tak tu? Kaedahnya gitu. Ke dalam dia bukan keluar, ke dalam. Ke dalam. Ini zikir menyucikan kalbu daripada segala sifat mazmumah itu. Bila cahaya Allah tu masuk, maka kegelapan dia akan keluar. Sifat-sifat mazmumah itu gelap, dia keluar. Automatik lah, kita isi je. Istighfar, selawat tadi, kemudian zikir, cahaya dia akan menyuci. Maka sifat yang tidak baik dia dah keluar. Dia tak boleh duduk berhimpun antara cahaya dan kegelapan, tak boleh duduk. Maka kita zikir lagi, zikir lagi. Maka yang menyelinap dalam nafsu, dalam hati kita ini, sombong yang halu-halu pun dia akan pergi juga. Dia akan pergi, cahaya tu akan pergi. Tengok, kita akan nampak sendiri, ada sombong aku, ada ego aku, ada sifat-sifat tidak baik lagi. Zikir lagi. Begitulah halnya itu. Dan zikir ini sebaiknya pagi lepas subuh dan selepas isyak, sebaiknya. Ataupun carilah mana-mana yang lapang, lepas duha ke apa-apa. Yang penting zikir itu mesti dihidupkan hari-hari. Sebab dosa kita banyak, nak dihidupkan supaya dia menyuci. Dia macam minyak lah, minyak sakit dia cuci enjin. Zikir ni dia menyuci hati. Lepas la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Lepas tu zikir dalam hati pula. Tiga zikir Allah dalam hati. Jalan je tasbih, hati gerak, Allah, Allah dalam hati. Kadang-kadang dia jadi laju. Sebab apa? Zikir di dalam itu lebih laju daripada di luar. Sehingga kalau mulut ni tak sempat nak kejar, sebab dia cahaya dalam Allah, dia cepat laju. Sehingga kita tengok kenapa dia zikir. Sebab zikir ni lebih laju daripada sini.
Sini penat, sini tak penat, berjalan. Lama-lama insya-Allah dengan kurniaan Allah Ta'ala, hati kita akan hidup. Berhenti pun dia akan hidup lagi kadang-kadang. Bawa kereta dia hidup. Dia hidup sendiri. Itu perlu kepada tarbiyah ataupun latihan hati itu untuk menghidupkan hati dengan tauhid, dengan ingat kepada Allah. Lepas tu selesai, doa lah. Boleh? Boleh? Nampak dah? Faham dah? Baik, insyaAllah kita sama-sama zikirlah. Tumpukan hati, pandang hati, ingat Allah, kosongkan yang lain, lupakan segala yang lain, tumpukan hati kepada Allah. Tumpu ni nak pejam mata pun boleh, nak celik mata. Kalau boleh celik mata, boleh tumpu, silakan. Tapi peringkat awal payah juga. Pandang pada qalbi, fokus pada hati. Hati itu pada jantung ataupun pada nufus dua jari atas pusat. Ila hadratin Nabi Taha Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina وإلى هذا الشيء وهداية الله وإلى أولياء الله الصالحين ورسله وفي معظم من يتبع سنته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم وإلى والدنا أجمعين ورسله. الفاتحة. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pandang hati ingat Allah, pandang hati ingat Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. سيدنا محمد نبيا ورسولا بالقرآن إماما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. سيدنا محمد نبيا ورسولا بالقرآن إماما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. سيدنا محمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. Pandang hati ingat Allah, pandang hati ingat Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. Allah, masuk ke dalam Allah, 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 Allah. Terus zikir dalam hati. Allah, Allah, Allah. Sebut nama Allah sehingga datang cinta rindu kepada Allah. Allah, 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 Allahu haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaiha wa alaiha. Ilahi anta masudi wa ridhaka, ilahi anta masudi wa ridhaka, ilahi anta masudi wa ridhaka, a'tini mahabbataka amantu billahi wa qala ila hadratika Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan kebesaran-Mu Ya Allah, keagungan-Mu Ya Allah, dan kasih sayang-Mu Ya Allah, kami berhimpun pada malam ini Ya Allah, melalui barakah ini Ya Allah. Kami mohon padamu Ya Allah agar diampunkan segala dosa kami Ya Allah. Maafkan kesilapan kami lahir dan batin. Ampunilah kelalaian kami Ya Allah, ampunilah kejahilan kami Ya Allah. Ampunkanlah segala kesyirikan hati kami Ya Allah. Ampunlah segala dosa-dosa kami yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin Ya Allah. Dosa kami yang nyata dan yang sembunyi Ya Allah. Dosa kami yang kami sengaja ataupun tidak Ya Allah. Banyaknya dosa kami Ya Allah, sedikitnya ibadah kami Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa guru-guru kami Ya Allah, kedua ibu bapa kami, keluarga kami, masyarakat kami dan umat ini seluruhnya Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, berilah kekuatan taufik hidayah kepada kami, supaya kami dapat faham apa yang kami bicara daripada ilmu lautan ilmu-Mu Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami Ya Allah, agar kami dapat beramal, berzikir, menyucikan hati kami Ya Allah. Ya Allah, Kau cahayakan hati kami yang gelap ini Ya Allah. Kau hidupkanlah hati kami yang mati ini Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Kau bukakanlah hijab hati kami yang tertutup ini Ya Allah. Lembutkanlah hati kami yang keras ini Ya Allah, bagaikan batu Ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, lembutkanlah hati kami keras ini ya Allah, agar dapat mengecapi kenikmatan dan tauhid kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, perbaikilah nafsu kami daripada amarah lawamah sehingga jadi mutmainnah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang cinta padamu ya Allah, hati yang rindu-rindu padamu ya Allah, hati yang asyik denganmu ya Allah, hati yang khusyuk padamu ya Allah, hati yang memandang segala sifat asma dan af'al milikmu ya Allah. Ya Allah, tiada lain Engkau ciptakan kami ya Allah untuk memandang wajahmu yang maha agung, tetapi hati kami buta ya Allah, hati kami memandang diri kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hidupkanlah hati kami ya Allah untuk memandang wajahmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kasihanilah kami ya Allah yang lemah, yang dhaif ini ya Allah, yang sentiasa melakukan dosa dan syirik kepadamu ya Allah. Setiap nafas kami kadang-kadang nafas yang syirik padamu ya Allah. Langkah kami langkah yang syirik padamu ya Allah, tapi Engkau sangat pengampun ya Allah. Kami yakin, batin kami yakin ya Allah, Engkau maha pengampun ya Allah. Kau hilangkanlah segala kesyirikan ini ya Allah, sehingga kami kembali kepada cinta dan tauhid yang benar kepadamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah yang maha hidup, Kau hidupkanlah hati kami untuk mengingatimu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami semua ya Allah daripada fitnah akhir zaman ini ya Allah. Selamatkanlah kami daripada fitnah Dajjal ya Allah. Selamatkan kami dan umat ini daripada segala fitnah-fitnah yang merosakkan iman dan akidah kami ya Allah. Selamatkan umat ini dan anak cucu kami ya Allah daripada syirik ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Kau bersihkan hati kami daripada segala sifat sombong ya Allah. Kau hilangkanlah semua kesombongan dalam hati kami ya Allah. Kau hiasilah jiwa kami dengan jiwa yang mahmudah ya Allah, sebagaimana Kau hiasi jiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, dengan barakah dan syafaat Nabi-Mu ya Allah, dengan cintamu pada kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman dan matikanlah kami dengan tauhid yang benar ya Allah. Akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami tidak tahu berapa lama lagi kami di sini ya Allah. Dunia ini sangat singkat ya Allah. Umur kami dalam ilmu-Mu ya Allah, nafas kami dalam genggaman-Mu ya Allah. Jangan keluarkan kami daripada dunia ini, melainkan kami telah benar-benar bertauhid dan beriman kepadamu ya Allah, zahir dan batin kami ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan rohani, tauhid yang benar dan makrifat yang hak ya Allah. Ya Allah, tenggelamkanlah jiwa kami, sir kami dalam hakikat Muhammad ya Allah, agar kami berakhlak dengan akhlak baginda ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa syukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah, hamba yang sentiasa sabar di atas segala ujian-Mu ya Allah, bahkan memandang ujian-Mu adalah rahmat dan kasih-Mu pada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba yang sentiasa redha di atas segala takdir-Mu ya Allah, bahkan melihat takdir-Mu semuanya baik ya Allah. Ya, jadikanlah kami ini hamba yang sentiasa beramal dengan penuh ikhlas dan sidq padamu ya Allah, hamba yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berjaya bertemu dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat baginda serta minum di kolam Nabi kami Al-Kautsar. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berjaya menerima amal dengan tangan kanan. Jadikanlah kami ini hamba-Mu yang selamat daripada titian siratal mustaqim, selamat masuk ke dalam syurga Engkau ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah dan kasih-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk beramal zikir, selawat dan istighfar ini ya Allah, untuk menyuci hati kami yang penuh dengan kotoran syirik dan kegelapan ya Allah. Ya Allah, berkenankanlah segala permohonan kami ya Allah, mustajab segala doa kami, tunaikanlah segala hajat kami ya Allah, selesaikanlah segala masalah kami.
Sembuhkanlah segala penyakit kami ya Allah. Kuatkanlah segala kelemahan kami ya Allah. Satukanlah segala hati-hati kami dan umat ini seluruhnya ya Allah, dengan tauhid dan kasih sayang ya Allah. Ya Allah ya Rahman, manfaatkan segala ilmu kami ya Allah. Berkatilah amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Rahman, semuanya ya Allah. Moga-moga umat ini kembali kepada damai, aman, harmoni. Dunia ini kembali kepada keamanan, harmoni, dan juga tiada lagi dan dengki, benci, membenci, fitnah, memfitnah ya Allah. Semuanya dengan syafaat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan barakah para awliya dan kekasih-Mu ya Allah, dan guru-guru kami semua ya Allah, dengan keberkatan di bulan Sya'ban ini ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi dengan izin guru saya lah untuk mengijazahkan zikir tadi, kaedah-kaedahnya sekali untuk diamal. Moga-moga dapat dengan amalan itu boleh menyucikan hati kita daripada segala kegelapan-kegelapan jiwa kita ini, menuju kepada cipta Allah Ta'ala. InsyaAllah moga-moga dapat diamalkan semua yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.